forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni terhadap 3 Parlimen UMNO Johor bakal serta EPN. Kita baca sedikit isu kini. 3 daripada 10 Parlimen UMNO disebut-sebut bakal mencari Perikatan Nasional adalah dari Johor menurut laporan Sinar Harian. Memetik semua-semua tanpa nama, akibat itu melaporkan ketiga-tiga mereka adalah pemimpin berpengaruh dan mempunyai jawatan penting dalam UMNO sebelum ini. Setiap usaha Agung PN Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Bersatu Idris baru-baru ini yang mendakwa 10 Parlimen UMNO akan menjadi PN tidak lama lagi. Mari kita dengar respon dari Iswadi Murni. Dia akan ditengok komen macam biasa. Kita terus 3 Panglima UMNO UMNO Johor bakal serta EPN. Wow, ya. 3 daripada 10 Panglima UMNO disebut bakal menyertai EPN adalah dari Johor menurut laporan Sinar Harian. Memetik sumber tanpa nama, khabar itu melaporkan ketiga-tiga mereka adalah pemimpin berpengaruh namun jawatan penting dalam UMNO sebelum ini. Maaf, saya tak boleh nak dedahkan nama mereka buat masa ini, tapi saya boleh beritahu bahawa 3 daripadanya adalah Johor. Tentulah mereka ini orang penting, sebab itu kita panggil warlord. Pengumuman penyertaan mereka akan dibuat dalam masa terdekat, katanya. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa 10 Panglima UMNO akan menyertai PN tidak lama lagi. Setakat ini hanya bekas tokoh UMNO Kelantan Anwar Musa secara rasmi mengesahkan sudah menyertai PAS, manakala bekas pengurusi UMNO Selangor Noh Omar cuma aktif berkempen untuk PN. Begitu juga dilaporkan dalam proses memburu bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Anwar, Noh dan Khairi dipecat daripada UMNO antara Disember lalu dan Januari tahun ini. Beberapa tokoh kanan UMNO Radio Johor turut digantung. Antaranya bekas Presiden Parti Hishamuddin dan juga bekas ex Kodun Tiram Maulizan Bujang. Hishamuddin kini adalah ahli Parlimen Sembrong. Kedua-dua Hishamuddin dan Maulizan mengadu bahawa pengantungan mereka tidak mengikut prosedur. Baik. Now, kalau kita tengok daripada sini tuan-tuan, daripada telahan berita ini, apa yang kita boleh simpulkan? Yang pertama sekali, mereka tidak ada kekuatan. Kenapa saya kata mereka tidak ada kekuatan? 10 warlord yang mereka dah wawarkan itu biasa. Setiap kali nak pilihan raya, orang ni masuk parti ni. Ini taktik BN zaman dulu lah. 1000 orang menyertai Barisan Nasional. 500 orang menyertai Barisan Nasional. Cabang ini lumpuh, cawangan itu lumpuh, bahagian itu lumpuh. Itu normal. Sekarang ini 10 warlord dikatakan menyertai Perikatan Nasional. Namun begitu, dalam masa yang terdekat ini, belum ada warlord yang berani mengumumkan bahawa mereka akan menyertai Perikatan Nasional. Kecuali Anwar Musa. Syahidan Kasim dah buat dah, tak lama dah itu. Noh Omar pun saya rasa, yelah dia dah buat. Tetapi yang lain masih belum. Kenapa? Persoalan kita timbul kan. Including Hishamuddin. Now, Hishamuddin, kenapa saya cerita Hishamuddin ni? Alright. Pada tahun 2021 macam tu, saya bercerita ada 2 tim di dalam UMNO, masa itu di dalam gabungan kerajaan Muhyiddin Yassin. Satu tim di dalam UMNO lah especially. Satu tim Zahid Hamidi dan satu tim Hishamuddin saya kata. Dan yang mendalangi tim Hishamuddin ni antara lain di belakang yang backup dia adalah Azmin Ali pada waktu itu. Dan saya kata bahawa pada waktu itu mereka akan berusaha untuk menjatuhkan Zahid dan bagi mereka untuk kekal berkuasa, mereka kena memastikan bahawa Hishamuddin menang dalam pemilihan atau tim mereka menang dalam pemilihan. Cuma selepas itu mereka melihat Hishamuddin ni tak boleh carry, dia tak ada the balls tu orang kata, to move forward tu dia tak ada balls. Dia tak ada dia punya balls dia. Terima kasih Azliah. Dia tak ada balls untuk move forward. Dia tak ada dia punya orang kata killer instinct tu. Jadi bila dia tak ada killer instinct, move tu tak jadi tau. In fact, Hamzah Zainuddin dah buka jalan pada dia orang, tapi dia orang tak pandai nak guna move, tak pandai nak move kan, mobilize. Mereka nak harapkan KJ, tapi KJ pun dia jenis yang okey. Di dalam tim mereka sendiri pun, dia orang ni macam mana dia kata? Di dalam tim Hishamuddin sendiri pun dia orang ni tak bersatu hati. Masa tu kita ingat kita ada Adham Baba, kita ada Tajuddin Rahman, kita ada Hishamuddin Tunusin On, kita ada Ismail Sabri, even Azalina masuk masa tu, dan ada beberapa nama lain yang menerima jawatan, termasuk Anwar Musa menerima jawatan pada masa itu. Namun mereka tak sepakat. Daripada segi mobilization mereka tak sepakat. Daripada segi pergerakan mereka tak sepakat. Mereka sepakat menentang Zahid, tetapi mereka tidak sepakat siapa nak kena lead, siapa nak kena menjadi ketua, siapa yang nak kena ke depan, siapa yang nak kena memperjudikan peluang mereka. Tak ada siapa yang berani tuan-tuan. Masing-masing dok berkira.
Yang strong walaupun mereka tidak memegang jawatan pada masa itu adalah geng Zahid. So akhirnya seperti mana yang kita nyatakan sebelum ini, geng Zahid menang pemilihan. Bagi saya kata itulah dalam satu video saya dulu, antara kesilapan Hamzah Zainuddin adalah dia tak bunuh UMNO awal-awal dengan mengharamkan UMNO. Itu kesilapan dia yang paling utama. Kerana pada masa itu mereka berharapkan bahawa geng yang pro Hishamuddin, geng yang anti Zahid ni lah, akan dapat bersatu memenangi pemilihan raya pemilihan parti dan mengalahkan Zahid. Tapi bijaknya Zahid ni apa dia buat ialah dia berjaya dapatkan extension pemilihan agung UMNO sehingga selepas PRU. Selepas PRU. So apa yang berlaku selepas PRU, dia ni masa tu saya kata do or die untuk Zahid, do or die. Kalau dia menang, dia jadi kerajaan, dia hidup. Tapi kalau dia kalah, dia tak jadi kerajaan, dia mati. And itu pun antara perkiraan kenapa Zahid setuju untuk bergabung dengan Pakatan Harapan. Dia tak boleh jadi kerajaan, membentuk kerajaan UMNO Barisan Nasional tak boleh. Tetapi sekurang-kurangnya dia dapat membentuk kerajaan dengan Anwar Ibrahim. Tak apa. Yang penting jadi kerajaan dahulu. Ada puncak kuasa dahulu. Ada kuasa dahulu. Dan yang kedua, dia kena jadi Presiden UMNO dahulu. So pastikan bahawa semua tidak ada pertandingan, Presiden kekal, dia berkuasa, dia cantas semua. Now, bila 10 warlord ke, 50 warlord ke, 100 warlord ke apa ke, dah terlewat. Ni saya boleh katakan, dah terlewat. Dah terlambat. Benda ni dah terlambat. Dia nak buat move apa sekarang ni semua dah lambat dah. Kenapa saya kata lambat, tuan-tuan? Dia cuba pecahkan. Contohnya, kononnya Tok Mat ni akan take over dan sebagainya. Kononnya Tok Mat, timbalan Presiden UMNO akan naik ke atas. Tak, benda tu tak jalan. Tok Mat, dia nak kata setia 100% pada Zahid, tak juga. Tetapi, dia lagi tak setia pada geng yang sebelah tu. Dia lagi tak setia pada geng sebelah. Pada geng Hishamuddin ke apa, dia lagi tak setia pada geng tu. Maksudnya kalau dibagi pilihan antara dua tu, dia lebih rela pilih Zahid daripada geng sebelah tu. So, move dia untuk nak jatuhkan UMNO, gagal. Dan saya kata pada masa itu, kalau dia gagal jatuhkan UMNO pada waktu itu, that's it, habis. Kan? Masa itu kalau dia gagal jatuhkan UMNO, memang habislah Perikatan Nasional. Terutama Bersatu itu akan habis, saya kata. Bersatu akan habis. That's it. Bersatu akan habis riwayat dia. Tapi dia orang tak dengar cakap saya, nak macam mana? Kan, dia orang tak nak dengar cakap saya nak kata macam mana kan? So akhirnya, tengoklah apa yang berlaku sekarang ini. Dok cerita warlord ni terbang, dok warlord ni nak melompat, warlord ni nak masuk. Lantaklah warlord apa sekalipun. Kan? Tetapi benda tu tak akan membawa apa-apa impact kepada pilihan raya, terutama kepada UMNO di dalam parti itu sendiri. No, ada kenyataan dari Presiden UMNO, Warisudin Wan Ismail menyifatkan gosip langkah warlord taktik biasa menjelang pilihan raya, kata UMNO. Itu saya kata. UMNO guna taktik ni bertahun-tahun dah, tuan-tuan. Dengan PAS. Menyifatkan kabar angin mengenai beberapa warlords, UMNO akan menyertai perkesan adalah perkara biasa. Katanya, penyebaran kabar sebegitu merupakan salah satu taktik yang digunakan oleh pembangkang sebagai persediaan menghadapi PRN. Justru Wan Rosdi juga Menteri Besar Pahang meminta supaya agar pihak tidak melayan. Itu kabar angin, jangan percayalah. Semua orang boleh bercakap ada 5, 3, 10, macam-macam. Kita faham inilah politik. Nak ada PRN ni macam-macam cerita yang entah betul entah tidak, katanya. Kita pula mengeluarkan cerita belum tentu sahih lagi tu. Sampai masa kita hadapi PRN, jadi jangan percayalah, kita move forward, katanya. Dia lebih berhati-hati dalam, Menteri Besar Pahang ni lebih berhati-hati dalam kenyataan dia. Tetapi bagi saya, kenyataan saya mudah saja. Dia macam ni lah. Warlord tu, 10 ke, 20 ke, 50 ke, 100 orang ke warlord tu, undi dia tetap 100. Impak dia kepada PRN ini tidaklah terlalu besar. Sebenarnya, PRN ini akan ditentukan oleh jumlah pengundi yang bakal turun, tuan-tuan. Itu yang sebenarnya yang akan menentukan jumlah kemenangan seseorang atau tidak. Now, kalau sekiranya ni Pakatan Harapan dapat mobilize lebih 90% non-Malay di kawasan Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pulau Pinang, terutama Selangor dan Pulau Pinang, untuk turun mengundi dalam PRN. Sebab kebanyakan non-Malays ni dalam PRN ni dia malas sikit. Bukan kebanyakan, ada di antara mereka yang malas sikit nak turun mengundi. Kalau PRN ni kita kena jadikan macam PRU. Saya nak bagi tahu orang. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. Tak kisahlah siapa pun daripada perkhidmat BN tu, UMNO tu akan masuk ke PN di Johor tu.
Yang penting kita yang berada di kerajaan padan ini mesti bersatu hati. Tolong sesama sendiri antara Pakatan Harapan dengan BN. Jangan bergaduh sesama sendiri. Jangan tembak-menembak sesama sendiri. Supaya kita nanti geng-geng walaun akan buat modal jika kita sesama kerajaan paduan ni tembak-menembak. Okey, mari kita terus menyokong kerajaan paduan dan PMK Anwar Ibrahim. Semoga PRN di dalam negeri nanti kita menang sekurang-kurangnya 3 negeri. Iaitu Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan. Akan jumpa lagi. Assalamualaikum.